Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami ingin membentangkan tugasan kumpulan kami yang berkaitan dengan krisis pandemik COVID-19 memberi impak kepada pasaran hartanah. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Firdaus bin Mat Yusof, Jalvi Kesi Alvi Alvia Monjinau, Ong Taimin, Siti Farisha Amira binti Zulkifli dan Wicaria anak perempuan Razi. Pengenalan. Pada akhir Disember 2019, sejenis coronavirus telah dikesan di sebuah bandaraya Wuhan, Hubei, China. Pada Mac 2020, Pertubuhan Kesihatan Dunia telah mengisytiharkan COVID-19 sebagai pandemik. Bagi mengekang penurunan COVID-19 ini, berbagai langkah boleh diambil. Sebagai contoh, memakai pelitup muka face mask, menggunakan cecair pembasmi kuman, mencuci tangan dengan kerap, dan mengamalkan penjarakan sosial. Hari ini saya ingin membentangkan mengenai permasalahan yang berlaku terhadap sektor hartanah semasa pandemik COVID-19. Permasalahan yang berlaku adalah ketidakstabilan sektor hartanah. Poin yang pertama yang saya ingin terangkan adalah penurunan jualan terhadap sektor hartanah. Hal ini didorong oleh pengurangan permintaan disebabkan oleh kehadiran pandemik COVID-19 di negara ini. Oleh itu, ramai orang tidak dapat pergi ke galeri jualan dan rumah contoh semasa negara menjalani PKP disebabkan oleh pandemik COVID-19. Menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Surauda Kamarudin, sektor hartanah negara mengalami penurunan sebanyak 19% dari segi jualan setakat pertengahan tahun 2020. Ramai pekerja yang dibuang kerja dan menyebabkan pendapatan isi rumah berkurang. Oleh hal yang demikian, isi rumah terpaksa berjimat cermat dalam perbelanjaan bagi meneruskan kehidupan harian. Oleh itu, hal ini menyebabkan sebilangan daripada mereka terpaksa mencairkan aset dengan harga yang lebih rendah bagi memperoleh wang untuk meneruskan kehidupan mereka. Seterusnya saya akan menerangkan poin yang kedua iaitu pelaksanaan PKP. Pandemik COVID-19 ini telah menyaksikan kerajaan mengenakan perintah kawalan berkurung selama 3 bulan sejak Mac yang lalu bagi mengekang pandemik itu. Hal ini menjejaskan perniagaan dan menyebabkan ramai yang terpaksa gulung tikar ataupun menghentikan sementara operasi perniagaan mereka. Sejak kerajaan melaksanakan perintah kawalan pergerakan Mac yang lalu, banyak aktiviti promosi dan pameran hartanah dan perumahan tidak dapat dilakukan. Aktiviti-aktiviti yang ingin dilakukan semuanya terjejas. Kebanyakan pemaju tidak boleh membuat kerja promosi, pameran dan impaknya jualan menurun sekitar 19%. Selain itu, statistik juga menunjukkan peningkatan kadar pengangguran di Malaysia sejak PKP dijalankan. Kebanyakan majikan mengurangkan bilangan pekerja mereka untuk mengurangkan kos operasi. Sejak perintah kawalan pergerakan dijalankan, projek pembinaan banyak yang tertangguh kerana sukar untuk mendapatkan bekalan kerana sektor lain juga menghadapi hal yang sama iaitu pengurangan bilangan pekerja dan juga penutupan sementara operasi mereka. Akibat ramai individu yang terjejas kerana dibuang kerja, permintaan hartanah di pasaran semakin berkurang namun penawaran hartanah di pasaran masih kekal. Terdapat juga projek baharu yang terjejas akibat pelaksanaan PKPB yang telah membataskan aktiviti di tapak pembinaan. Selain itu, pasaran hartanah utama yang membabitkan rumah-rumah baharu turut terkesan walaupun aktiviti promosi secara maya dilakukan. Di dalam laporan Ejen Hartanah Malaysia MIEA, baru-baru ini memaklumkan berlaku peningkatan jumlah penipuan hartanah dan broker haram. Sebanyak 30% aduan yang diterima semasa PKP dan PKPP, aduan yang diterima kebanyakan dari orang awam yang ditipu. Ingin meneruskan perbincangan 2.3 iaitu aktiviti pembinaan perlahan. Menurut Tinjauan Makroekonomi Malaysia 2021,
Sektor pembinaan telah merosot sebanyak 25.9% pada separuh pertama 2020 dan dijangka mengucap sebanyak 11.8% pada separuh kedua dengan semua segmen mengalami keturunan yang ketara. Terdapat beberapa faktor yang boleh menyebabkan sektor pembinaan merosot. Yang pertama, lembaga pembangunan industri pembinaan telah menggelarkan beberapa dokumen yang berkaitan dengan pergerakan pekerja bagi projek pembinaan dalam tempoh PKP. Salah satu yang perlu diamalkan oleh pemaju adalah mengurangkan bilangan pekerja kepada tahap paling minimum atau sekurang-kurangnya sebanyak 50% daripada jumlah semasa yang diperlukan. Yang hal ini telah menyebabkan pergerakan pekerja terhad dan seterusnya aktiviti pembinaan akan dijalankan dengan lebih perlahan. Yang kedua, PKP yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan yang melebihi 30 hari telah mengakibatkan banyak projek pembinaan ditangguhkan. Pemaju tidak dapat menyelesaikan projek dalam masa yang tetap serta susah dapat menyerahkan kepada pemilik seperti yang dinyatakan dalam perjanjian jual beli. Seorang Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang bernama Zuraida Kamaruddin pernah berkata, pihak menerima hampir 800 permohonan daripada pemaju perumahan yang meminta supaya tempoh masa menyahkan projek dipanjangkan. Yang disebabkan beberapa faktor, pemaju mengambil masa yang panjang untuk menyahkan projek. Akhirnya telah mengakibatkan ketidakstabilan pasaran harta tanah berlaku. Seterusnya, saya ingin membentangkan penyelesaian poin pertama, iaitu pengecualian duty stamp dan cukai keuntungan hartanah. Kerajaan telah mengambil tindakan untuk membantu dalam sektor hartanah. Antaranya adalah pengecualian duty stamp dan pengecualian cukai keuntungan hartanah. Pengecualian duty stamp akan diberikan ke atas surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman bagi pembelian rumah kediaman yang bernilai antara RM300,000 hingga RM2.5 juta. Pengecualian cukai keuntungan hartanah pula diberikan kepada individu warga Malaysia ke atas pelupusan rumah kediaman yang dibuat mulai 1 Jun 2020 sehingga 31 Disember 2021. Pengecualian ini dihadkan bagi pelupusan 3 unit rumah kediaman sebagai untuk setiap individu. Okey, saya ingin meneruskan 3.2 iaitu penggunaan teknologi. Syarikat boleh menggunakan teknologi yang canggih seperti realiti maya, augmented reality atau realiti campuran dalam aktiviti harta tanah. Sebagai contoh, aktiviti melawat rumah. Aktiviti melawat rumah merupakan proses yang amat penting bagi pembeli dan penjual rumah. Bagi realiti maya iaitu VR, merupakan simulasi yang dihasilkan oleh komputer dari persekitaran kehidupan sebenar. Yang ini perlu menggunakan VR headset dihubungkan dengan komputer, laptop atau PC. Yang ini lebih menumpuk kepada pengalaman visual, dipaparkan sama ada pada skrin komputer atau melalui paparan stereoskop khas. Dan seterusnya, augmented reality iaitu AR. AR ni tidak perlu menggunakan alat seperti VR headset. Yang ini beza sikit dengan VR. AR menambahkan lagi lapisan informasi digital ke dalamnya, seperti persekitaran yang ada di dunia nyata. Yang AR boleh berinteraksi dengan elemen maya dengan menggunakan telefon pintar. Yang seterusnya, realiti campuran iaitu MR. Yang ini bergabungan teknologi dari VR dan AR secara bersamaan. Objek sebenar dan orang-orang hidup bersama dan berinteraksi dengan peranti, makhluk dan landscape dalam dunia digital.
Yang MR ini membolehkan pengguna lancar melayari kedua-dua dunia maya dan dunia sebenar pada masa yang sama. Kesimpulan bagi penggunaan teknologi, pembeli boleh melihat dan merasakan sendiri kediaman tersebut tanpa perlu berada di tempat itu secara fizikal. Hal ini boleh menjimatkan masa pembeli, ejen atau pihak-pihak lain yang berkaitan. Dan hal ini juga boleh mematuhi SOP jarak sekurang-kurangnya 1 meter di antara individu ke individu lain. Aktiviti melawat rumah boleh dijalankan dengan lebih selamat semasa wabak. Dan ini juga boleh berinteraksi dengan lebih berkesan serta menawarkan pengalaman dan persepsi unik kepada para pembeli. Kesan bagi penggunaan teknologi boleh menarik lebih banyak pelanggan serta meningkatkan permintaan rumah dan akhirnya memperbaiki kestabilan pasaran harta tanah dalam jangka masa yang panjang. Seterusnya saya akan membentangkan berkaitan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara iaitu penjana. Pihak kerajaan telah mengumumkan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara bagi membantu sektor hartanah yang terjejas akibat penularan pandemik COVID-19. Melalui Pelan Jana Semula Ekonomi Negara ini, pihak kerajaan telah membuat keputusan bagi memperkenalkan semula kempen pemilikan rumah HOC bagi merancangkan semula sektor hartanah negara yang telah terjejas akibat penularan pandemik COVID-19 ini. Kempen pemilikan rumah ini merupakan inisiatif kerajaan yang dirancang untuk menyokong pembeli rumah yang ingin membeli hartanah dan pada masa yang sama juga mendorong penjualan hartanah yang tidak terjual dalam pasaran perumahan Malaysia. Pada 5 Jun 2020, Perdana Menteri Malaysia iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin telah memperkenalkan semula kempen pemilikan rumah bagi membantu merancangkan semula sektor hartanah negara. Oleh hal yang demikian, kempen pemilikan rumah telah berkuat kuasa mulai Jun 2020 dan akan berakhir pada 31 Mei 2021. Melalui kempen pemilikan rumah, pengecualian duty stamp akan diberikan ke atas surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman bagi pembelian rumah kediaman yang bernilai RM300,000 sehingga RM25 juta. Pengecualian duty stamp ke atas surat cara pindah milik adalah terhad kepada RM1 juta pertama nilai rumah kediaman tersebut, manakala duty stamp sepenuhnya diberikan ke atas perjanjian pinjaman. Pengecualian ini akan berkuat kuasa bagi perjanjian jual beli yang ditandatangani mulai 1 Jun 2020 sehingga 31 Mei 2021, tertakluk kepada syarat pemberian diskaun sekurang-kurangnya 10% oleh pihak pemaju. Selain daripada itu, melalui Pelan Jana Semula Ekonomi Negara, pihak kerajaan telah mengumumkan pengecualian cukai keuntungan harta tanah bagi membantu merancangkan semula sektor hartanah negara. Pengecualian cukai keuntungan harta tanah ini diberikan kepada individu warga negara Malaysia ke atas pelupusan rumah kediaman yang dibuat mulai Jun 2020 sehingga 31 Disember 2021. Pengecualian ini dihadkan bagi pelupusan 3 unit rumah kediaman sahaja untuk setiap individu. Akhir sekali, semasa tempoh program pemilikan rumah HOC, had pembiayaan bagi pinjaman rumah ketiga dan seterusnya yang bernilai RM600,000 ke atas tidak lagi tertakluk kepada 70% daripada nilai rumah dan tertakluk kepada penerusan risiko dalaman institusi kewangan. Seterusnya adalah penggubalan rang undang-undang. Berdasarkan Datuk Taqiyuddin Hassan, beliau berkata penggubalan rang undang-undang merupakan salah satu komitmen kerajaan bagi meminimumkan impak daripada penularan pandemik COVID-19 yang secara tidak langsung telah menjejaskan ekonomi dan sosial terhadap masyarakat dan industri. Dalam penggubalan rang undang-undang itu menjadikan tiada lagi peruntukan hukuman atau penalti jika berlaku kelewatan atau pelanggaran terhadap peruntukan yang ada dalam rang undang-undang berkenaan. Sejak mula pelaksanaan PKP, banyak pihak pemaju dan juga pembangun terjejas dan terpaksa menangguhkan projek-projek mereka. Hal ini berkemungkinan besar menyebabkan kelewatan bagi projek siap mengikut tarikh yang dijanjikan dan pemaju boleh dikenakan penalti atas kelewatan yang berlaku.
Selain itu, penggubalan rang undang-undang ini juga memberi manfaat kepada pembeli, iaitu pembeli tidak dikenakan caj faedah oleh bank disebabkan kelewatan siap projek. Walau bagaimanapun, rang undang-undang ini adalah pelaksanaan langkah sementara bagi mengurangkan kesan COVID-19 kepada pembeli rumah. Kesimpulannya, pandemik COVID-19 menyebabkan banyak masalah dalam pasaran harta tanah seperti permintaan menurun, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, aktiviti pembinaan lambat, dan aktiviti pasaran harta tanah yang tidak berkesan menyebabkan ketidakstabilan pasaran harta tanah. Walau bagaimanapun, terdapat penyelesaian yang ditingkatkan dengan kreativiti dan inovasi, seperti pengecualian duty stamp dan cukai harta tanah, penggunaan teknologi augmented reality, virtual reality, dan mixed reality, serta pelan jana semula ekonomi negara, yaitu pelan pemilikan rumah. Dengan adanya langkah sedemikian, aktiviti perniagaan dalam bidang harta tanah tidak dihentikan, malah berjalan seperti biasa. Terima kasih.